Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 20 September 2022 bersamaan dengan 23 Safar 1444 Hijrah. Apa khabar penonton sekalian menonton secara langsung? Assalamualaikum subuh. Seawal jam 6.30 pagi hari ini bersama dengan anda hari ini saya Naufal Hatta insya-Allah akan menemani anda insya-Allah dan sama-sama kita jangan lupa pergi ke Facebook TV Al-Hijrah, jangan lupa like, jangan lupa save di timeline anda, boleh tonton bila-bila masa dan jangan lupa sebelah ruangan komen ada button share, boleh kongsikan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Apapun terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, ada Siti Afsyah Syafi'i, Rozi Muhammad, Hajah Tina Saklan, ini semua top fan kita, Siti Zainab Ismail, Wan Muhammad Afif, Zainun Hadi, Dahlia Jamaluddin, semuanya kita mengucapkan terima kasih seawal-awal pagi bersama dengan kita dan mendoakan moga-moga kita semua dalam lindungan Allah insya-Allah. Alhamdulillah. Dan bersama dengan kita di studio alhamdulillah topik kita pagi ini adalah sahabat dunia akhirat masya-Allah dan kita bersama dengan pengurusi pertubuhan KAB insya-Allah iaitu pengurusi sendiri iaitu kita tahulah yang bahagia Al-Ustaz Khairul Anwar Basri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah. Apa khabar Nafal? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz bersama kami awal subuh lagi alhamdulillah Ustaz. Moga-moga mutiaranya akan Ustaz kongsikan insya-Allah dapat manfaat untuk kita semua insya-Allah. Ustaz, sebagai permulaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan saya bacakan kepada para penonton. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an kal utrujah." Perumpamaan bagi orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagaikan utrujah. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Buahnya rasa sedap dan baunya enak. Dan perumpamaan orang la yaqra' yang tidak membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, bagaikan at-tamar, bagaikan buah kurma. Ta'muha tayyib wa la riha laha. Rasanya enak namun tak ada bau padanya. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi ini satu analogi yang masya-Allah. Nabi bagi satu analogi berkenaan dengan orang mukmin tetapi baca dan tidak baca Al-Quran. Mungkin Ustaz boleh kongsikan lebih lanjut apa sebenarnya yang kita perlu faham daripada perumpamaan maafkan saya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kepada kita. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Nafal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang Naufal baca tadi sebenarnya panjang lagi tapi kita ambil yang fokus yang bahagian hadapan saja, iaitu Nabi membuat perumpamaan di antara orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Hadis yang panjang, lepas tu Nabi memberi perumpamaan tentang orang munafik lepas tu, tapi kita tak nak fokus yang tu. Kita nak fokus yang mukmin saja. Okey. So ini antara salah satu daripada banyak hadis tentang kelebihan Al-Quranul Karim, kelebihan para pembaca Al-Quran yang mana Nabi sendiri banyak kali menceritakan kepada kita sebagai suatu sumber inspirasi. Okey, yang mana jelas dalam hadis yang dibaca tadi, orang Islam ini ada yang dipanggil sebagai orang yang mukmin. Maksudnya dia level lagi tinggi daripada sekadar muslim lah. Dia orang yang mukmin. Semua orang boleh claim mereka adalah Islam, tetapi mereka tidak boleh sewenang-wenang claim mereka ini beriman, kecuali apabila mereka telah cukup syarat-syarat sebagai orang yang beriman. Dia next level lah, next level. Semua orang boleh jadi Islam tapi tak semua orang boleh jadi orang mukmin. Okey, itu satu. Yang kedua, orang mukmin ni pula ada dua pula. Iaitu orang yang rajin membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Maknanya tak rajin baca Quran. Okey. Orang yang kita pergi yang tak rajin dulu. Yang tak rajin ni seumpamanya seperti buah tamar. Buah tamar. Rasanya sedap. Kalau kena dengan tamar ahjuah dan sebagainya kan. Sedap. Kan sedap kan. Kita rasa macam wah best ni. Ini tamar Rasulullah dan tamar yang rasa dia lain sikit pada yang lain. Kena pula tamar tu pula ada yang sira. Disira kan ada gula-gula sikit. Ya, gula-gula sikit yang kita panggil rutab dan sebagainya kan. Itu tamar juga tapi rutab. So rasanya sedap. Tetapi mana-mana buah tamar pun ia tidak mempunyai bau. Ya. Maksudnya kalau kita sekadar tengok je dia tidak memberi satu kelazatan bagi kita. Kalau kita sekadar pandang je mungkin kalau dia dalam kotak yang tersembunyi kita tak tahu pun dia tu buah tamar. Kecuali kita buka kotak tu dan kita rasa barulah sedap juga benda ni. Apa benda ni? Tamar. Itu perumpamaan bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dari sudut dalamannya okey, perfect.
sudut dalamannya. Tapi dari sudut luarannya, dia tidak boleh memberi keharuman kepada orang-orang di sekitar. Orang sekitar tidak dapat mengambil manfaat daripada kewujudan orang mukmin yang sebegini. Dia juga tidak dapat memanfaatkan keimanannya kepada Allah untuk menaikkan semangat orang lain di sekitar. Itu perumpamaannya. Dah bagus dah, tapi tak cukup bagus. Tak cukup bagus lagi. Tapi Nabi sebut ada satu lagi, iaitu yang mula-mula tadi, orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah uturujah. Saya duduk Google lah apa benda uturujah ni kan. Katanya seperti sejenis buah limau. Yang rasa dia manis, lepas tu ada bau pula tu. Daripada jauh dah tahu. Dalam kotak pun dah boleh bau ini, ini bau sejenis buah ni, buah uturujah ni kan. Buah uturujah. Tengok rasa bau harum, lepas tu kalau kita letak dalam bilik yang tertutup, dia memberi keharuman, kelazatan, kesedapan, keselesaan kepada bilik itu. Bila makan pula, rasa sedap dan manis pula. Ini perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Iaitu kebaikannya bukan hanya dirasai dalam dirinya sendiri, tapi juga dapat dimanfaatkan kepada orang di sekeliling. Orang sekeliling rasa tenang, orang sekeliling rasa termotivasi, orang sekeliling rasa seronoklah berkawan dengan Naufal ni. Dah lah beriman kan. Rajin baca Quran pula tu. Maksudnya kebaikan dalam dirinya diterjemahkan dan dilahirkan dengan kata-kata yang bersandarkan kepada Al-Quran Karim yang dibaca. Bayangkan kalau orang ni ahli ibadah, orang yang imannya dah cukup mantap, tapi Al-Quran tidak dibaca, tidak dapat mengungkapkan Al-Quran kepada masyarakat awam. Jadi kebaikannya terpulang pada dirinya sajalah. Tapi kalau dia membaca Al-Quran hari-hari, dia seorang yang beriman, dia bertakwa pula, lepas tu baca Quran banyak pula. Ayat-ayat Al-Quran itu dapat di-share kepada orang ramai. Sama ada dalam bentuk pengucapan ataupun bentuk tulisan. Maknanya modal dia lebih lagi lah. Dan manfaatnya dapat dirasai oleh orang sekeliling. Maknanya dia ni kerja akhirat bukan sekadar untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain bersama-sama merasai kerja akhirat itu. Isu ini perumpamaan yang saya rasa mudahlah untuk kita faham, iaitu jadilah seorang mukmin yang rajin juga baca Quran. Supaya manfaat itu bukan dirasai oleh kita sahaja, tapi orang ramai juga rasa seronoklah berkawan dengan Naufal ni. Dahlah beriman. Ustaz, itu balik sebenarnya, itu dialog saya tu Ustaz. Masya-Allah. Sebab saya suka perumpamaan Ustaz, walaupun dalam kotak, maksudnya walaupun seorang mukmin tu tidak dilihat padanya, tapi manfaatnya tetap orang lain boleh merasai. Betul. Dalam hidup tu ya. Betul. Dan kita jumpa ramai orang macam ni kan. Ya, betul Ustaz. Kita jumpa ramai orang yang dahlah dia tu alim, dia tu orang yang baik, bertakwa, beriman. Kita dapat tumpang pula kehebatan kealiman itu. Kenapa? Kerana Al-Quran, mutiara Al-Quran yang dibaca. Ketika berbual dengan kita, sikit-sikit keluar Al-Quran, sikit-sikit keluar Al-Quran. Minggu lepas saya ada jumpa dengan dua orang budak. Dua orang budak kecil lagi, umur saya rasa bawa sekolah rendah kot. Saya tanyalah nama budak tu. Saya tanya, mereka berdua ni penghafal Al-Quran. Saya tanya, nama siapa ni? Dia pun, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nama apa pula? Tanya suami, awak nama apa? Idh qala Yusuf li abihi ya abati. Kan? Nak menjawab nama dia. Nama jawab pun dengan ayat Quran juga. Al-Quran ya. Yes, seorang nama Furqan, seorang nama Yusuf. Masya-Allah. Itulah tamsilan yang mudah yang kita faham. Kalau dia sekadar dia je, maka dia je lah. Tapi kerana Al-Quran yang dibaca itu, kita terasa tak boleh jadi ni, budak kecil macam ni pun baca Quran boleh jawab soalan dengan ayat Quran, apatah lagi kita yang tua ni pasti lebih lagi kena berusaha. Subhanallah. Itu satu sebenarnya motivasi Ustaz. Seronoknya kalaulah kita boleh jadi seperti itu. Kadang kita rasa bestnya kalau ada orang sahabat macam tu. Kenapa tidak tukar fikiran? Bestnya kalau saya lah jadi sahabat begitu. Orang yang beri manfaat kepada orang walaupun tak nampak kita ataupun kita tak ada di situ, tapi tetap memberi manfaat. Masya-Allah. Ustaz, pastinya orang mukmin itu mulia di sisi Allah. Kalau kata ta'muha tayyib, rasanya sangat baik, maksudnya dalaman tu baik Ustaz. Tapi sebabkan mungkin saya tak salahkan semualah sebenarnya kesibukan dunia mungkin. Terlalu ada ini tanggungjawab sehingga kan susah untuk nak baca Al-Quran. Macam mana Ustaz? Apakah tips-tips sebenarnya untuk kita rajin baca Al-Quran Ustaz? Setiap sesuatu jikalau kita masukkan dalam perancangan kehidupan, dia akan jadi penting. Perkara yang bagus ke tak bagus ke, yang kita suka ke tak suka, kalau dia adalah part and parcel of our life, dia akan jadi penting lah. Sebagai contoh, hujung minggu ni nak ke mana? Kita dah bincang awal-awal dengan keluarga dan sebagainya, kita masukkan dalam diary. Maka benda tu jadi sebahagian daripada diary kita pada hujung minggu. Tapi kalau kita tak bincang, kalau bincang pun tak masuk dalam diary, tak jadikan dia sebahagian daripada jadual, maka dia tak penting lah. Dia jadi sekadar bila berlalunya Ramadan. Yes. So dia tak plan, dia tak pre-plan, dia tak
Benda tu tak cukup penting sebab dia tak dimasukkan dalam diary. Okey, so Quran pun macam tu juga. Sebenarnya dalam jadual kehidupan kita ni, kita kena ada peruntukan masa untuk Quran. Bila kita ada peruntukan masa, lepas tu kita taatlah kepada peruntukan tersebut. Kalau dalam buku saya Travel Hufaz, saya tulis bacalah Al-Quran di waktu pagi. Kerana apa? Kerana kalau kita tak baca Al-Quran di waktu pagi, kita tak akan jumpa satu waktu pun sepanjang hari untuk baca Quran. Muhasabah diri kita balik, betul ke tak? Bagi saya betul. Kadang-kadang kalau aku tak baca belah pagi, memang seharian kita ni, kesibukan kita ekstra kan, superb punya sibuk, lebih daripada menteri kan, jadual kita tu. Tak sempat baca Quran. Jadi allocate masa dengan sebaik mungkin. Seperti kata guru saya, dia kata tidak ada manusia yang mempunyai masa yang lebih daripada antara satu sama lain. Kalau 24 jam, 24 jam lah. Kalau di waktu jaga kita tak dapat ambil masa untuk baca Quran, maka ambillah waktu di masa di waktu orang tidur. Bangkit awal sikit boleh baca Quran. So kena mula dengan penjadualan baca Quran, insya-Allah. Bila dah itu jadi jadual hidup kita, itulah akan jadi matlamat untuk dan kita kuruskan, masya-Allah. Boleh, apa salahnya kalau kita boleh letak jadual pergi gym, boleh letak jadual pergi shopping mall, boleh kenapa tak siap bayar lagi tu. Siap berbayar. Al-Quran ni percuma saja. Percuma saja buka baca. Ustaz ni saja menjentik hati kita, insya-Allah. Tapi apa pun, insya-Allah Ustaz, kita nak berhenti berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama lagi dengan Ustaz Khairul Anwar, insya-Allah. Teruskan setia bersama kami di Assalamualaikum Subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Terima kasih masih setia bersama kami di Assalamualaikum Subuh. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan pengerusi pertubuhan KAB yang bahagia, Ustaz Khairul Anwar Basri. Alhamdulillah Ustaz, tadi topik kita adalah sahabat dunia akhirat, iaitu Al-Quran sendiri akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat nanti, insya-Allah. Kali ini motivasi kepada hufaz, program motivasi hufaz, Ustaz. Ustaz, sememangnya proses untuk hafaz Al-Quran ni kata orang sebenarnya sukar, tapi mungkin sebab dia tak cuba lagi. Bagi saya sendiri, alhamdulillah saya cuba, tanya kawan-kawan pun, hafal tu senang Ustaz, tapi nak menjaganya, masya-Allah susahnya, ya Allah. Ustaz mungkin boleh bantu kita macam mana program motivasi hufaz ni boleh bantu pelajar-pelajar ataupun yang bukan pelajar untuk menghafaz Al-Quran, Ustaz. Boleh? Okey, antara pengisian program motivasi hufaz ini ialah kita bercerita tentang pengalaman. Quran ni setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza. Dan bagi seorang yang pernah menghafaz Al-Quran, maka mereka mempunyai kelebihan dari sudut pengalaman yang belum dilalui oleh orang-orang yang sedang menghafaz Al-Quran. Okey, so maksud dengan mudah, orang yang hafaz Quran sekarang ni, dia tidak lebih daripada sekadar macam try and error lah. Cuba kadang dapat, kadang tak dapat. Sebagai contoh, ketika saya menghafaz Al-Quran 20 tahun lepas kan, lebih 20 tahun lepas kan, ada kawan-kawan yang susah nak menghafaz surah Yusuf. Kita dah cerita surah Yusuf tadi kan, tentang orang yang nama Yusuf ni. So ada yang tanya saya, macam mana kau hafaz surah Yusuf? Ada orang yang susah nak hafal surah Al-Anbiya contohnya. Ada orang yang senang nak hafaz surah Safat, surah Sad. So antara tugas saya sebagai motivator Al-Quran dalam program motivasi hufaz ialah bercerita tentang pengalaman saya sendiri. Macam mana kaedah yang terbaik untuk menghafal surah-surah yang tertentu contohnya. Dan ada kadang-kadang soalan, Ustaz, perlu tak kita tahu makna untuk hafal Quran? Dan saya bagi tips, contohnya bagi saya, tidak semua surah perlu kita faham makna. Tapi ada surah yang memang kalau faham makna lagi cepat kita dapat hafal. Sebagai contoh, surah Yusuf tadilah. Bila kita faham makna, kita tahu sekuen cerita dia, maka dengan lebih mudah kita dapat menghafaz surah Yusuf. Sebab apa? Sebab cerita dia tak akan tunggang terbalik. Dia mesti ikut sekuen dia. Macam hafal plot movie lah Ustaz. Ya, episod pertama, episod kedua, episod ketiga kan, betul tak? Tapi kalau suratul Baqarah contohnya, nak ingat makna jenuh. Itu dah 2 juzuk lebih, masuk juzuk 3 suku kan. So ada keadaan-keadaan tertentu memerlukan kita faham makna, ada keadaan yang tak memerlukan faham makna. Tapi lepas kita dah hafal, faham makna tu akan menguatkan ingatan pula. Teknik-teknik dan pengalaman sebegini kita kongsikan dalam program motivasi hufaz. Pelajar-pelajar dapat menimba pengalaman kita, menimba pengetahuan daripada pengalaman. Sebagai contoh saya yang pernah menghafal Al-Quran. Dan mereka ni kadang-kadang seperti kita juga dulu, bila menghafal Quran kita tak nampak ke depan tu macam mana kan. Jadi dengan orang yang sudah berada, orang macam sekarang orang cakap, saya datang daripada masa depan. So macam itulah kan. Kan, I'm coming from the future kan. Nak bawa peringatan ni. Saya datang pada masa depan. So ingat ni, awak akan lalu ni. Itulah sebenarnya keindahan dan keseronokan dalam program motivasi hufaz ni, yang menyebabkan budak-budak ni, pelajar-pelajar tahfiz ni, otaknya akan terbuka.
Kenapa mereka dapat melihat 20 tahun ke hadapan? Kerana motivatornya adalah orang yang telah 20 tahun menghafal Al-Quran. Jadi apa yang mereka perlu expect, the do's and the don't, next nak buat apa, nak jadi apa, semua tu diceritakan dalam program motivasi hufaz. Yang menyebabkan mereka ini bukan saja dapat memanfaatkan perkongsian dalam program itu untuk menghafal, juga dapat memanfaatkan perkongsian tentang kerjaya mereka sebagai contoh di masa depan. Mungkin ada orang yang menghafal Quran ingat, lepas ni kita jadi tu imam lah kot. Lepas ni kita jadi je lah. ustaz ngajar kafal lah kot. Macam saya dulu bila malam pertama esok nak daftar pergi mak tahfiz ni Darul Quran ni, malam tu saya dah pelik-pelik dah mikir, mulai esok aku dah mula kena kepala botak lah ni. Sebab kita nampak orang hafal Quran ni biasanya kepala botak kan. Aku dah mula nak kena pakai jubah setiap masa lah ni. Aku begitu, aku begini. Rupa-rupanya bila kita lalu dan setelah kita melepasi tempo itu, rupa-rupanya tidak seperti yang kita sangka. Tapi benda tu hanya boleh kita tahu bila kita lalu sendiri. So datang motivasi hufaz ni, saya datang bagi tahu awal-awal. Pendek kata macam, jangan cakap abang tak payung. Abang dah payung siap-siap ni. Abang dah cakap ni, ini kau kena fosi, ini kau kena fosi, ini kau akan lalu, ini kau akan jumpa, ini. Bersedia dari sekarang. So, perkara sebegini akan menyebabkan para peserta dalam motivasi hufaz menjadi happy. Kenapa? Mereka dapat melihat masa depan, walaupun tak jelas, walaupun dekat dalam kabur, tapi at least adalah prediction kan, apa nak jadi ke depan, apa yang diharapkan daripada mereka, apa yang perlu mereka sediakan. Sebagai contoh saya cakap, hafal Quran tak cukup saja dengan hafal Quran. Kena mahir dalam bahasa Arab contohnya. Kalau ada orang yang boleh mahir dalam bahasa Inggeris, ya Allah, tafadhal. Kerana bahasa ini akan menyebabkan kita dalam term ekonominya saleable. Kita mudah dijual di pasaran terbuka. Orang akan cari kita. Kita dah ada Quran. Macam tadilah yang kita bincang tentang utrujah tadi kan. Kita dalaman dah okey dah. Luaran pula added value kita banyak. So benda-benda macam inilah yang saya ceritakan dalam program motivasi hufaz. Masya-Allah. Saya sebenarnya betul Ustaz. Saya setuju sangat dengan apabila kata orang daripada masa depan. Sebab saya sendiri fikir kalaulah saya ni hari ni pergi beritahu saya waktu kecil menghafal Quran dulu, jangan buat ni tu, kena buat ini sebagainya, pasti lagi cepat menghafal dan lagi bagus hafalan Qurannya Ustaz. Masya-Allah. Dalam program motivasi hufaz insya-Allah tips-tips tu akan disediakan insya-Allah. Itulah yang akan menjadikan semangat lebih tinggi. Ada yang hilang semangat akan ada semangat, datang semangat. Ada yang dah ada semangat, makin mantap semangatnya. Tak nak lagi try and error, terutama untuk anak-anak. Sebab masa muda mereka bukannya lama, sekejap saja. Jadi perlukan laluan yang dipandukan insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin bagaimana para penonton nak kejar akhirat bersama ni melalui program motivasi hufaz ni Ustaz? Okey, program motivasi hufaz ni komponennya sudah pasti ada 3 lah at least. Satunya kami sebagai penyedia program, yang kedua para pelajar tahfiz sebagai peserta dalam program, yang ketiga supporters ni. So hari ini saya nak mencari supporters ni. Kita ada senarai sekolah yang kita nak pergi, pelajar-pelajar yang dalam deretan, dalam list kita dah panjang ni, ada banyak lebih kurang lebih daripada 20 buah sekolah. Dan ongoing on the way tu, bila macam program-program macam ni, bila kita live di TV Hijrah, ada pula yang menyelit-menyelit kat tengah-tengah dan sebagainya. Itu settle, alhamdulillah. Saya sendiri at any point in time bersedia, diatur jadual kita akan pergi ziarah. Sekarang ni kita nak cari supporters kita, iaitu siapa yang boleh menjadi penaja kepada program ini. Kerana apa? Kerana antara modul utama dalam program motivasi hufaz ini ialah buku Travel Hufaz sendiri. Dan kita dengan bangganya kita declare bahawa program ni secara asasnya adalah percuma. Saya buatkan dia sebagai satu program yang percuma supaya dia tidak membebankan para penganjur dan juga para peserta. Mereka ni nak ilmu, mungkin kadang-kadang ada keterbatasan dari sudut keuangan dan sebagainya. Dan memang pun kadang-kadang sebab kita base dekat KL, ada program yang sekitar di seluruh negara. Saya pernah pergi satu program, masuk hutan, keluar hutan, naik bukit, turun bukit, seberang sungai, tiba-tiba ada tahfiz kat situ pula. Mungkin ada antaranya menjadikan halangan ialah tentang keuangan dan sebagainya. So kita jadikan program ini secara asasnya adalah percuma. Dan di dalam program itu bukan sahaja percuma dari sudut program ceramahnya, buku pula dapat percuma kepada anak-anak hufaz buku sendiri. Motivasi hufaz, Traveler Hufaz, mengapa aku menghafaz Al-Quran ni, diberikan secara percuma kepada semua anak-anak ataupun para peserta dalam program itu. Termasuk kadang-kadang bila tak semestinya peserta tu pelajar-pelajar. Ada kadang-kadang ibu bapa pun. Dan kita usahakan untuk cari sponsor, cari penaja untuk bagi buku ni secara percuma juga. Dan itulah yang kita maksudkan pada hari ini. Saya nak mencari seramai mungkin
para dermawan, para hartawan yang baik hati di luar sana yang boleh menaja program motivasi hufaz ni supaya program ini dapat disebar luaskan lagi dengan lebih efektif. Dan saya suka memetik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Hadis ini sangat pendek dan cantik. Ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan, melorongkan suatu kebaikan seolah-olah dia adalah pembuat kebaikan tersebut. Saya sekarang ni menulis buku Traveller Hufaz. Saya menyampaikan ceramah motivasi hufaz. Saya pergi ke hulu ke hilir mencari para peserta, menaikkan motivasi mereka, memberi teknik-teknik dan sebagainya untuk mereka menghafaz Al-Quran. Maka bagi para sponsor ni, kalau ikut pada zahir hadis tadi, para penaja ini, mereka tak perlu jadi macam saya. Mereka tak perlu pergi ceramah ke hulu ke hilir. Mereka tak perlu laksanakan program. Mereka akan dapat pahala seolah-olah mereka yang melaksanakan program pula. Lepas tu pula, budak-budak ni pula, kalau mereka mendapat manfaat daripada program tersebut, daripada buku ini, mereka mendapat tips dan sebagainya, lalu mereka mengamalkan dalam kehidupan mereka, maka setiap inci pahala yang mereka dapat itu akan dikongsi juga dengan para penaja. Kerana kerana mereka lah yang menaja, mereka lah yang melorongkan anak-anak ini untuk buat benda baik ini, menyebabkan mereka berjaya, maka seolah-olah mereka lah anak-anak itu. Dan cantiknya pahala dalam Islam ni, kalau tak silap saya, dia bukanlah dibahagikan sama rata, tapi dia diduplicate sepertinya. Setiap satu dapat seperti. Seolah-olah kalau saya lah dapat 100. Para pelajar dapat 100. 200 dah kan. Orang yang menaja ni seolah-olahnya mereka mendapat 100 campur 100. Lebih, bukan dapat satu, dapat semua. Bukan maksudnya kalau 10 orang menaja, 100 bahagi 10. No. Dapat 10 seorang sikit lah kan. Itu yang kadang-kadang ada orang tamak nak sponsor seorang diri kan. No, dia akan duplicate. Maknanya setiap orang akan dapat 100. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berkuasa menggandakan lebih lagi kepada siapa yang dikehendaki. So saya harap kepada semua yang menonton boleh rujuk di paparan skrin kita, ada nombor telefon, ada laman web, ada media sosial dan sebagainya. Hubungi kami untuk menaja program ini dan kita beramal dengan hadis Nabi tadi, ad-dalu ala khairin kafa'ilih, insya-Allah. Insya-Allah, ad-dalu ala khairin kafa'ilin. Masya-Allah. Itu satu janji Allah dan juga janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kalau kita tak mampu nak melaksanakan, kita lorongkan orang lain insya-Allah untuk lakukan kebaikan dan kita akan dapat seumpamanya. Masya-Allah, itu indahnya Islam itu sendiri. Tak perlu pun kita nak bertolong-tolong, bertolong-tolong, betul, saling sempurna menyempurnakan. Itulah insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Moga-moga kepada para penonton sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah subuh sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat sendiri akan mendoakan kita semua. Inilah waktu yang baik insya-Allah untuk sama-sama kita, kalau ada lebihan harta, kita kongsikanlah kepada semua insya-Allah. Apalah gunanya kita simpan harta banyak-banyak, tidak akan membawa kepada alam kubur pun, tetapi harta itu akan menjadi milik kita apabila ia telah dimanfaatkan kepada semua insya-Allah. Sedekatun jariyah insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada pengurusi pertubuhan KAB Ustaz Khairun Anwar Basri insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan urusannya dan dipermudahkan juga untuk mencapai misi mendidik anak-anak hufaz insya-Allah. Insya-Allah. Jazakumullah khairan dan terima kasih kepada para penonton sekalian insya-Allah. Assalamualaikum subuh melabuhkan tirainya. Jangan lupa teruskan kami bersama dengan kami selepas ini di Assalamualaikum jam 7 pagi. Saya Naufal Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.